وصحبه ومن والاه. المكرم ضيفنا الغالي الحبيب علي زين العابدين بن أبو بكر الحامد من كوالالمبور، حبايبنا وضيوفنا الكرام الأحباء الأساتذة والأستاذات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله باختصار النقطتين. النقطة الأولى نعرفكم بهذا المجلس أسسه وسماه الحبيب عمر بن حفيظ مجلس الهدي النبوي، وقرر الحبيب عمر قراءة كتابين في هذا المجلس. هكذا ندعو إلى الإسلام للمرحوم الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وكتاب توجيه النبي لمرضاة باريه لسيدي الحبيب عمر بن حفيظ. وكذلك يكون هذا المجلس تحت بالتنسيق مع مجلس المواصلة بين علماء المسلمين، كذلك الذي أسسه سيدنا الحبيب عمر في هذا البلد إن شاء الله. فهذا الذي نريد أن نود أن نخبركم، وإن شاء الله نتفضل بحبيبنا أن نبدأ بدرسنا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akan mulakan Majlis Al-Hadi Nabawi sebagaimana disebutkan sebentar tadi, dengan majlis pertama yang merupakan majlis pembukaan. Dan langkah baiknya kalau majlis pembukaan seperti ini dimulai dengan Ummul Kitab sebagai pembuka kepada Al-Quranul Karim, dengan harapan moga-moga majlis yang kita adakan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan inayah dan hidayah serta taufik oleh Allah, diberikan barakah, dibuka hati dan minda kita untuk memahami apa yang akan dibaca dan apa-apa yang akan disampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan niat kita dengan niat pengasas kepada majlis ini dan juga niat para salafus salihin insyaallah untuk kita meneruskan perjuangan Nabi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca dalam majlis ini adalah hakadha falad'u, demikianlah kita mengajak ila Islam, orang lain kepada agama Islam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lantik kita menjadi wakil Allah di atas muka bumi ini untuk mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah shamala khair dunya wal akhirah. Anna Allah yadkhil niyyatina fi niyatis salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada semua yang berusaha untuk menjadikan majlis, khususnya Sahibul Bait yang menyediakan tempat dan juga fasilitas untuk kita berada dalam majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka, diangkat derajatnya di sisi Allah bersama para ulama insyaallah. Dan yang ketiga, saya mohon majlis seperti ini, karena saya berhadapan dengan para asatidzah, baik kalau adanya mudakhalat ataupun apa yang perlu untuk disampaikan daripada antum semua, pandangan-pandangan dan juga ijtihadat daripada antum sendiri, supaya semakin lengkap apa yang akan disampaikan dan juga sampai kepada satu natijah yang boleh dikongsi bersama insyaallah. Dan yang keempat, mohon ada volunteer yang membaca beberapa fakrah daripada buku yang pertama, yaitu Hakadha falad'u ila Islam, tulisan Syekh Ustaz Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang kemudian akan diteruskan dengan bacaan kitab Tawjih An-Nabi insyaallah. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صلى الله عليه وسلم. وقال سيدي الشيخ الإمام العلامة محمد سعيد رمضان البوقي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم آمين رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يلهمني الرشد وأن يعيذني من شرور وسيئات أعمالي وأن يكرمني بنعمه الإخلاص لوجهه في كل شؤوني إنه أكرم مسؤول. مقدمة. يتبوأ هذا البحث مكانه من الأهمية بين بحوث هذه السلسلة لعوامل مختلفة، من أهمها العوامل التالية. العامل الأول انحسار معظم الشبهات الفكرية والعلمية المختلفة التي كانت تغشي إلى وقت قريب على عقول كثير من الناشئين والمثقفين في طريق إقبالهم على الإسلام، إذ كان يدفع بها إليهم أناس احترفوا الغزو الفكري ضد كل ما يتضمنه الإسلام من عقائد وأحكام. وإنك لتذكر كم سخر هؤلاء الناس دروسا لهم في المدارس على اختلاف مضموناتها للتلبيس على حقائق الإسلام والتشكيك في يقينياته. يسخرون لهذه عناوين العلوم آنا والتاريخ آنا والاكتشافات والنظريات الحديثة آنا آخر. فلقد انحسر اليوم سلطان هذا التشويش الخاطئ، وأفلت زمام العلم من أيدي المتلاعبين بألفاظه، وعاد العلم الحقيقي برهانا يملأ عقول الباحثين يقينا بصدق كل ما يتضمنه الإسلام في حقائق الإسلام وأنظمة الحياة والسلوك. فكان من آثار هذا الانحسار للتشبهات وخيبة الساعين بها إلى عقول الناشئة أن أقبل هؤلاء الشباب من كل حدب وصوب إلى تفهم الإسلام ابتغاء تطبيقه والانصباغ به. ولا بد في هذه الحالة من وجود عدد كبير من الداعين إلى الإسلام قد أتقنوه علما واستقاموا عليه سلوكا وأخلصوا لله تعالى في تمسكهم به ليبصروا هذه الناشئة بحقيقة الإسلام ويرسخوا مبادئه في نفوسهم ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به فكرا وخلقا وسلوكا. Ada sebab yang pertama dituliskan atau disebutkan oleh Syekh kenapa menulis buku Hakadha Fallad'u ila al-Islam. Sebab ada beberapa sebab, tiga faktor kenapa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis buku ini. Yang pertama adalah mulainya tergeser, mulainya terhakis pemikiran-pemikiran yang cenderung kepada liberal ataupun kepada pemikiran-pemikiran yang kebebasan yang ia bercandah dengan mabadi' al-Islamiyah mulai sudah tidak dicenderungi lagi oleh golongan-golongan muda, di mana mendapati bahwasanya pemikiran yang dibawa oleh mereka itu tidak sampai kepada kepada kebenaran. Yang utama sekali adalah pemikiran-pemikiran itu tidak menyentuh tentang masalah hati. Semuanya adalah berpikir tentang masalah qadaya fikriyah sahaja, sementara ad-din tidak boleh dipisahkan antara fikrun wa qalbun, yang ini adalah merupakan intipati daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebab yang pertama di sini kurang diminatinya
pemikiran-pemikiran yang cenderung kepada liberalisme ataupun kepada afkar madiyah bahtah yang kurang lagi diminati, maka mula muncul lagi kesucian dan kebenaran agama Islam. Oleh karena itu diperlukan adanya orang-orang yang lebih menonjolkan ini pemikiran agama yang benar tersebut, untuk membuktikan masih otentik, masih beradanya keotentikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya ajaran agama ini banyak mempunyai cabaran daripada luar. Yang lebih berbahaya adalah al-ghazwul fikri, yakni bersifat peperangan kepada pemikiran. Sebab sejarah membuktikan setiap peperangan yang dialami beberapa kali, baik asrul nubuwah dan setelah ba'dan nubuwah, setiap kali peperangan menggunakan kekuatan didapati kaum muslimin selalu menang dalam peperangan tersebut. Akan tetapi kalahnya kaum muslimin dan mulai mundurnya kaum muslimin dengan al-ghazwul fikri, yaitu bila mana kaum muslimin meninggalkan turas fikriyah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan mengambil sumber afkar daripada luar dan berusaha untuk dicampur adukkan dengan turas kita sehingga berlaku kecelaruan kepada turas al-Islami. Itu yang berlaku pada kurun-kurun setelah Asr an-Nahdah. Ketika sudah dibuktikan sistem yang seperti itu tidak lagi menepati kepada kebenaran, mulai terhakis, barulah kaum muda sekarang ini cenderung kepada kepada agama yang dibawa oleh para salafus saleh. Lan tasluh hadzal ummah illa bima saluhat alaihi awwaluha. Ini sebab yang pertama kenapa muallif menulis buku ini. Sebab yang kedua akan disebutkan. Gerak. العامل الثاني أن هذه الشبهات وإن تكن قد ابتعدت عن الطريق إلى فهم الإسلام وحقيقته وواقع سموه على كل خرافة أو ضلالة شاردة عن موازين المنطق والعلم، فإن المتربصين به من أعدائه في شرق العالم وغربه يدأبون بكل ما أتوا من قوة على الكيد له ولأهله أينما كانوا. وإنك لتنظر فلا ترى من جامعة تجمعهم أو جسر يصل على ما بينهم إلا ابتغاء تنسيق السبل الماكرة العجيبة إلى خنق إسلام المسلمين في صدورهم، أو إلى حصر فاعلياته ضمن أضيق المجالات وأقلها شأنا في حياتهم. فاقتضت هذه الظاهرة أن يتضاعف أعداد القائمين بواجب الدعوة إلى هذا الدين الحنيف، بل إن هذه الظاهرة اقتضت أن يتحول كل مسلم صدق مع الله تعالى في إسلامه إلى جندي يقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام جهد استطاعته وفي نطاق إمكانياته. قد كانت مهمة الدعوة إلى الإسلام من الفروض الكفائية، كما قال العلماء: يوم كانت المجتمعات الإسلامية تسير قدما في طريق الإسلام بدفع من اتجاهها التي وضعت نفسها فيه دون أن يكون على الطريق أو عن يمينه أو يساره من يتربص بها الدوائر ويختلق لها العقبات ويصدها عن الوصول إلى الغاية بنيران الشهوات والأهواء. أما اليوم وقد جند كل إمكانيات الدنيا من مال وطاقة ونساء وفكر في سبيل الصد عن صراط الله والوصول إلى مرضاته. وقد أصبحت مهمة الدعوة الإسلامية فرضا من الفروض العينية يخاطب به كل مسلم صادق مع الله في إسلامه، ولم تعد مقتصرة على ثلة من الناس مهما بلغ شأنهم ومهما كانت أهميتهم. إننا في عصر تلتهب فيه النيران بنيان الإسلام، على الرغم من أن دعائم أحقيته لم تتجلى للأبصار والبصائر كما تجلت في هذا العصر، لا لأقوام من الناس بأعيانهم بل لأهل الأرض جميعا.
وفرق الإطفاء قليلة عاجلة عن الوقوف وحدها في وجه هذه النيران. إذا لابد من أن يهب الكل على اختلاف قواهم وإمكاناتهم لصد هذه النيران عن بنيان الحقائق الإسلامية وعن صرحه القائم على دعائم الحق والعزة والعدل. كل يجاهد في سبيل ذلك حسب استطاعته. Al-amil tsani disebutkan oleh Syekh di sini menyebutkan tentang dahulu berdakwah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah idza qama al-ba'du sakata al-haraj 'an al-akhar. Kalau sebahagian sudah menjalankan tugas dakwah, maka gugurlah kewajiban kepada yang lain. Ini disebabkan oleh karena cabaran pada ketika itu tidak sehebat cabaran di zaman kita sekarang. Perbezaan zaman dengan bentuk cabaran yang lebih mencabar menyebabkan perubahan hukum. Ini al-bu'du zamani wal-bu'du makani, bermain peran dalam hukum berbeza dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau dahulu berdakwah fardu kifayah karena tidak ada cabaran seperti zaman kita sekarang, cabaran untuk zaman kita sekarang adalah yang lebih berat berbandingkan kepada zaman dahulu. Cabaran hukum berdakwah tidak lagi berupa fardu kifayah, akan tetapi menjadi fardu ain, disebabkan cabaran yang mencabar kepada agama bukan hanya di luar sahaja tetapi dalam diri kita sendiri. Maka dakwah menjadi fardu ain kepada diri sendiri sebelum kepada orang lain, karena fitnah itu, kata baginda Rasulullah SAW, satu hari ketika sampai ke menuju kota Madinah, kemudian nampak beberapa bangunan kota Madinah. Kata baginda Rasulullah, "Inni aral fitana," saya melihat fitnah ini masuk ke rumah kamu umpama masuknya turunnya hujan, yakni kama waqi'il qatar, matar, itu hujan kalau turun akan kena masuk ke semua tempat. Ini fitnah akhir zaman akan kena kepada semua tempat, termasuk kepada di rumah-rumah kaum muslimin. Salah satu ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar, tepatnya ungkapan Rasulullah ketika memberikan perumpamaan fitnah yang akan terjadi umpama hujan, yang titisan air hujan itu akan kena kepada semua, termasuk ke setiap tempat, di rumah-rumah. Yang dimaksudkan adalah zaman kita sekarang televisi, yang setiap rumah tak ada yang tak punya televisi, dan ini bahagian daripada fitnah wasatan bain. Yang kita perlu menjadi da'i fardu ain kepada kita untuk berdakwah di rumah kita sendiri, khususnya menghadapi fitnah-fitnah yang berada di dalam rumah. Gerak yang ketiga. العامل الثالث أن الدعوة الإسلامية وقد ارتفعت أهميتها وزالت ضرورتها وخطورتها إلى ما قد رأيته، وليس شأنها كشأن الدعوة إلى أي مبدأ أو مذهب آخر. إنها تحتاج إلى كثير من العلم ودقته، وإلى كثير من الحذر ويقظته، وإلى كثير من رقابة النفس ألا تتسلل بشيء من حدودها إلى طريق الدعوة وسياستها. فما أكثر ما يتنكب الداعي إلى الإسلام عن المنهج السوي الذي يجب عليه أن يلتزمه ولا يحيد عنه، بسبب جهل وقع فيه أو بسبب حظ من حظوظ النفس هيمن عليه، وإذا هو يأتي من حصاد عمله ودعوته بعكس ما كان متوقعا، وربما امتد لعمله ذاك أثر مستمر لا يكاد ينقطع. فاقتضى الأمر من أجل ذلك تقصير المسلمين على اختلاف ثقافاتهم وقدراتهم ومستوياتهم ممن أخلصوا لله في دينهم وإيمانهم، بالسبيل الذي يجب أن تنضبط به عملية الدعوة إلى الإسلام على ضوء أوضاعنا القائمة اليوم، سواء ما كان متعلقا بالمسائل العلمية المتعلقة بهذا الصدد، وما كان متعلقا بأمر النفس وتزكيتها، وما كان منها متعلقا بالسياسة الشرعية المتعلقة بالدعوة ذاتها. وإن بحث هذه المسائل
لا يحتاج إلى مجلد كبير لكي تستوعب فيه على نحو واف مبسط، غير أن الوقت أعجل من ذلك. إنه أعجل من ذلك لأن المهمة الملقاة على أعناق المسلمين جميعا بصد واجب الدعوة إلى الله تعالى لا تهمل ولا تمهل ولا تنتظر الوقت الذي ينضج فيه مثل هذا المجلد ويتكامل إخراجه. وهو أعجل من ذلك لأن مثل هذا المجلد الكبير سيكون خطابا للخاصة من المسلمين دون غيرهم، وإنما نريده منهاجا يوضع تحت يد كل مسلم بصير بدينه مخلص في القيام بواجب ربه عليه. وهو أعجل من ذلك لأنني لا أجد لدي من الوقت ما يتسع لعرض تفصيلات واسعة في هذا الصدد. قد يستغرق مني زمنا طويلا لا أدري هل يكون في الأجل متسع له مع كل ما قد تراه حولنا من مشكلات الدعوة وحاجاتها الملحة المستعجلة. لذا وجدت في بحوث هذه السلسلة ما يوجدني في كتابة خلاصة جامعة لكل ما يجب أن يلم به الداعي إلى الله عز وجل، وعلى كل مسلم اليوم أن يكون داعيا إلى الله جهد استطاعته، ولكن ببصيرة وعلى هدي من آداب الدعوة وشروطها. وقد كنت ولا أزال أحرص على أن تكون هذه البحوث علاجا لقمة ما يشغل بال المسلمين بل الناس اليوم من أمور الفكر والثقافة، أن أحزم كل مسائلها ضمن أسلوب يجمع قدر الإمكان بين الاستيعاب والإيجاز والإيضاح، فذلك هو السبيل الوحيد لفتح مغاليق هذه البحوث أمام طبقات الناس المثقفين جميعا، ومن ثم يتيسر لنا جميعا أن نبذل جهودا مشتركا عامة لا تعلو فيها طبقة على أخرى من أجل حل معضلاتنا والقيام بواجباتنا والسير معا إلى غاياتنا. فمسألة الدعوة إلى الإسلام ما أراها إلا من أهم هذه البحوث التي تشغل فعلا بال كل مسلم صادق في إسلامه، فهي ضرورية في حياتنا جدا، ولكن الخوض فيها من دون دراية وتسلح بالضوابط والكوابيح التي لا بد منها خطير جدا. ولعل الله يوفقني في الصفحات التالية لبيان السبيل الذي يضمن لنا القيام بهذا الواجب الضروري، مكلوءا برعاية ضوابطه وآدابه وأحكامه التي لا بد منها، إنه ولي كل هداية وتوفيق. نعم. قراءة كلمتين شوية. الشروط الأولية لسلامة الدعوة. الشروط الأولية لسلامة الدعوة يمكننا أن نلخص هذه الشروط في الأمور الثلاثة التالية. الشرط الأول أن يتحقق الإسلام الصحيح في شخص الداعي إليه. نعم. Faktor yang ketiga disebabkan kenapa dituliskan buku ini adalah disebabkan oleh kerana pintu dakwah yang terbentang luas, perlunya orang untuk menerima dakwah dan kurangnya pendakwah yang boleh menyampaikan. Pintu dakwah yang terbentang luas, orang-orang sangat memerlukan kepada dakwah, akan tetapi kurangnya syakhsiyatul du'a yang boleh menyampaikan dakwah. Itu yang menyebabkan faktor yang ketiga kenapa Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti menuliskan buku ini. Kurangnya pendakwah di sini adalah bukan disebabkan oleh kerana kurangnya orang belajar ilmu agama, tidak, akan tetapi kurangnya pendakwah yang haqiqatul du'a, yang betul-betul mereka itu pendakwah yang memenuhi syarat untuk berdakwah. Yang salah satu syarat yang disebutkan adalah pendakwah itu adalah an yatahaqqaq al-Islam as-sahih fi syakhs da'i.
Islam itu sendiri mesti menyatu dalam kepribadian pendakwah itu sendiri. Macam mana Islam boleh menyatu pada syakhsiyatul da'i, kepada pendakwah itu sendiri? Yakni pendakwah mesti berdakwah kepada diri sendiri, mesti mencari sifat-sifat da'i kepada diri sendiri sebelum berdakwah kepada orang lain. Faqidu syai' la yu'ti, yang tidak punya apa-apa tidak boleh untuk memberi. Syakhsiyatul da'i, orang itu mesti merealisasikan dirinya sebagai pendakwah adalah bila mana terdapat 2 perkara penting atau 3 perkara penting kepada pendakwah tersebut. Yang pertama adalah meyakini, mengakui kalau dirinya adalah yanu anin Nabi Muhammad SAW. Dirinya adalah menggantikan, naib kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kedua, tidak menjadikan matlamat di dalam dakwah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menguasai wasail daripada ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. 3 perkara ini penting kepada syakhsiyatul da'i. Yang pertama adalah meyakini dirinya yadu anin Nabi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah tidak ada maqasid dunyawiyah di dalam tujuan pendakwah ketika berdakwah. Yang ketiga adalah menguasai ilmu dan wasilah di dalam berdakwah. Kita bila mana melihat bahwasanya pendakwah itu atau orang yang akan menyampaikan dakwah kepada orang lain, bila mana mempunyai matlamat selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan jiwanya, mungkin berupa keduniaan atau berupa kepimpinan ataupun maksud kemasyhuran, publicity dan lain sebagainya, apa saja yang menjadi matlamat kepada pendakwah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan kekal kepada pendakwah itu sendiri ataupun kepada orang yang diajak untuk kepada agama Islam. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dipersiapkan oleh Allah berbagai aspek daripada persiapan. Persiapan yang pertama adalah kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, gelarannya adalah Al-Amin, orang yang disanjung, orang yang dipuji, orang yang kalau berjumpa dengan baginda Rasulullah terus akan mengatakan Ja'al Amin wa kharajal Amin wa dakhala Al-Amin wa Ja'al Amin, terus disebutkan Amin, Al-Amin, Al-Amin, yakni namanya harum. Tapi ketika bermula Nabi menyampaikan dakwah, dikatakan kadzab, dikatakan sahir, dikatakan kahin, dikatakan majnun, macam-macam makian yang celaka daripada Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Ini menjadi cabaran kepada da'i. Seorang yang awalnya mungkin disanjung, dipuji, adakah bersedia ketika dimaki oleh orang lain? Baginda Rasulullah mengalami proses seperti itu setelah disanjung tinggi sebelum diangkat menjadi Nabi. Bermula menyampaikan dakwah dan di Jabal Abi Qubais ketika panggil ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, kemudian ketika memberitahukan Nabi SAW kalau dirinya adalah Rasul kepada Allah Basyiran wa Nadhira, pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Setelah dipuji, setelah disanjung, da'i yang mengajak orang lain, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, mesti bersedia di dalam hati dan jiwanya bukan untuk disanjung ataupun dimaki. Karena baginda Rasulullah SAW disanjung pun pernah juga dimaki. Syakhsiyatul da'i tidak terpengaruh dengan sanjungan, seperti mana tidak terpengaruh dengan juga makian. Ini syakhsiyatul ad-da'i, tidak mengharapkan daripada orang la sanjungan wala makian mempengaruhi kepada dirinya, bukan dengan tersanjung merasa hebat ataupun dengan makian kita merasa berundur ataupun beranjak ke belakang takut dimaki. La, syakhsiyatul da'i akan berjalan di rel, orang maki, orang puji tidak akan membugar kepada perjalanan da'i tersebut. Dan masalah yang kedua yang menjadi cabaran kepada da'i yang pernah juga dicabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maqasid dunyawiyah. Bila mana menjadi matlamat daripada da'i itu adalah maqasid dunyawiyah, maka belum memenuhi syarat pendakwah itu untuk menjadi pendakwah yang sebenar.
ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah pada setelah mendapat perintah fasda' bima tu'mar, yakni isytiharkan dakwah itu, datang beberapa orang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Walid bin Mughirah datang kepada Rasulullah lalu menawarkan beberapa perkara. Katanya, ya Muhammad, kalau kamu mahukan harta, kami jadikan kamu orang yang paling berharta. Kalau kamu nak jadi ketua, kami jadikan kamu ketua. Kalau kamu menghendaki kerajaan, kekuasaan, kami jadikan kamu orang yang paling berkuasa. Kalau apa yang berlaku kepada kamu ini adalah jin mengganggu kepada kamu, yang sakit, kena rasuk, kami dia cari dokter yang paling hebat untuk menyembuhkan kamu. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai Al-Walid bin Mughirah menyampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan beberapa ayat dan kemudian mengatakan kepada mereka, aku tidak mahu kau punya harta, tidak mahu engkau punya tawaran untuk dijadikan orang yang diketuakan ataupun kepimpinan. Yang aku mahu daripada kamu adalah saya ini adalah Rasul kepada Allah, menyampaikan kepada kamu apa yang diwahyukan oleh Allah kepada saya untuk kamu beriman, yang kalau kamu beriman kamu dapat kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kamu tidak beriman, maka saya serahkan urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghukumkan saya dengan kamu nanti di akhirat. Lal malu murad, bukan harta yang menjadi tumpuan kepada Rasulullah. Bukankah Nabi boleh berpikir saat itu, apa salahnya kita gunakan harta untuk mentadbir masyarakat Arab jahiliyah waktu itu? Apa salahnya kalau saya terima itu dijadikan ketua ataupun diberikan kuasa untuk meneruskan apa yang menjadi matlamat dan misi kepada saya dalam menyampaikan agama tersebut. Dalam hal ini Syekh pernah mengatakan bahwasanya nahnu ta'abbadna lillahi fil magasid kama ta'abbadana Allahu fil wasail. Kita ini dituntut oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan menjadikan matlamat kita mulia, seperti mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah melalui wasail yang mulia juga. Tetapi bukan menjadikan matlamat mulia walaupun wasailnya tidak mulia, wasilahnya tidak mulia. Sebab seperti mana kita akan disoal tentang matlamat, kita juga akan disoal tentang wasilah. Bukan terpisah antara wasilah dengan magasid, al-ghayat. Akan tetapi wasilah akan dipersoal, seperti mana tujuan pun juga akan disoal oleh Allah. Lil wasail hukmul magasid. Kaidah fiqh mengatakan al-wasail, wasilah, sarana itu adalah mempunyai hukum sama dengan tujuannya. Al-wasail al-magasid as-samiyah la tunalu bil wasail al-munhattah. Tujuan yang mulia tidak boleh dicapai dengan cara yang hina. Bukan istilah kita al-ghayah, tubarrir al-wasilah, yang banyak digunakan pakai sekarang. Al-ghayat tubarrir al-wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan yang mulia. Tak apa dusta sikit, tak apa kita ambil duit haram sikit. Lah, tujuan yang mulia tidak akan mungkin dicapai dengan cara yang tidak mulia. Oleh karena yang demikian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menyampaikan dakwah itu, berbagai macam tawaran yang ditawarkan, tujuannya tawaran itu untuk Nabi berhenti di dalam berdakwah. Maka Nabi menolak ke semua tawaran itu demi agar supaya meletakkan wasilah sampai kepada tujuan yang ditujukan oleh Nabi adalah wasilah yang benar juga. Ini adalah beberapa perkara yang perlu untuk direalisasikan oleh pendakwah. Yang pertama an-niyabah an Rasulullah. Yang kedua adalah tahrirul maqasid, membersihkan, memerdekakan niat daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga adalah memperkaya diri dengan ilmu dan juga wasail dalam berdakwah supaya tepat di dalam menyampaikan ilmu dan juga dakwah kepada kepada seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah.
dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaran yang dapat sesuai setiap zaman, di setiap tempat, dengan kepelbagaian, kekuatan cara berpikir generasi setiap zaman. Yang menciptakan manusia sepanjang zaman dengan kepelbagaian cara berpikirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk itu belum dicipta, Allah sudah tahu apa cara berpikirnya mereka. Maka ketika Allah memutuskan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, diberikan bekalan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bekalan itu sesuai zaman Rasulullah, zaman tabi'in, tabi'in, sampai zaman kita sekarang, sampai akhir zaman. Disebabkan Nabi memberitahukan, saya diutus untuk seluruh umat manusia, maknanya sepanjang zaman ajarannya akan sentiasa sesuai, relevan di mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Satu hari baginda Rasulullah masuk ke rumahnya, lalu didapati beliau dalam keadaan kepalanya dan mukanya itu banyak dengan debu, sehingga Sayyidah Fatimah Az-Zahra menghampiri kepada Rasulullah lalu membersihkan mukanya dengan kain, karena dipenuhi dengan debu, sambil menangis karena tengok keadaan ayahnya seperti itu. Kata baginda Rasulullah, "Mayubkiki ya bunayyati, kenapa kamu menangis wahai anak perempuanku?" Katanya, Rasulullah, aku tengok engkau keadaan macam ni. Kata baginda Rasulullah, kau jangan sedih, jangan menangis. Sesungguhnya agama bapakmu ini, agama ayahmu ini akan sampai di setiap penjuru di bumi ini. Tidak ada rumah yang terbuat daripada daun pun juga, melainkan akan dimasuki oleh agama ayahmu ini. Yani bukan hanya di zaman itu, tapi di zaman kita sekarang dan di semua tempat akan tercapai apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW akan universalnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beban yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah berat berbandingkan kepada nabi-nabi yang lain. Semakin seorang nabi diutus kepada golongan yang ramai, semakin berat beban yang dibawa oleh nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifatkan Al-Qur'anul Karim, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqilan." Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami turunkan atau berikan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad qawlan thaqila, satu perkataan yang berat. berat dalam timbangan, berat kandungan, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Perbezaan daripada dua hadis yang disebutkan Nabi diutus untuk semua manusia, dan riwayat yang kedua adalah kepada seluruh makhluk. Kalau seluruh makhluk merangkum yang manusia dan juga bukan manusia. Walaupun al-mukallaf untuk beriman kepada Rasulullah itu adalah al-mukallafi daripada jin dan juga manusia, akan tetapi letak mahabbah yang Allah berikan kepada Rasulullah yang begitu besar menyebabkan hatta al-jamadat mendapatkan bahagian daripada mahabbah Allah kalau mengasihi kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana digambarkan dalam hal ini adalah halinu al-jid', potongan daripada al-jid' itu. Kalau korma dia punya pokok tinggi yang bahagian bawah itu namanya al-jid'. Itu yang dijadikan tempat dulu Nabi untuk menyampaikan khutbah. Nabi bersandar di situ, sehingga ketika dibangunkan mimbar oleh seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi pertama yang membuat mimbar untuk Rasulullah dengan ada 3 tangga sehingga Nabi boleh duduk di atas itu. Maka terpisahlah Nabi daripada al-jid' tadi hanya beberapa jengkal atau beberapa hasta sahaja. Di situ Nabi baru menyampaikan khutbah di atas mimbar. Barulah jid' itu dikatakan merintih, menangis. Kalau sampai suara dalam hadis dinyatakan kalau suara tangisan al-jid' itu subhanallah mempunyai suara tangisan yang sampai digambarkan oleh para sahabat rintihan. Ya, kalau suara binatang lain dia punya suara angin lain dia punya suara.
Tapi kalau suara tangisan menyerupai suara manusia, rintihan, maka suara rintihan kepada pokok itu, al-jidhi, itu didengar oleh baginda Rasulullah, sementara Nabi menyampaikan khutbah dan didengar oleh para as-sahabah, sehingga suara tangisan al-jidhi itu menyaingi suara Nabi. Tak dengar suara Nabi SAW, tangisan yang makin kuat. Itu bayi kalau menangis tak dibagi susu, makin kuat dia punya suara. Itu al-jidhi, ketika Nabi masih menyambung khutbahnya, semakin kuat suara daripada al-jidhi, sehingga suara Nabi tidak lagi didengar oleh para sahabat. Maka Nabi turun dan menghampiri kepada al-jidhi tersebut. Digambarkan dalam beberapa riwayat yang lain, terkadang Nabi meletakkan mulutnya kepada al-jidhi itu seakan-akan berbisik, kadang meletakkan telinganya seperti ini berulang-ulang seakan-akan bercakap, sampai al-jidhi itu mulai tenang, baru Nabi menyampaikan khutbahnya kembali, dan baru diceritakan oleh baginda Rasulullah kenapa al-jidhi ini menangis. Diberitahukan karena tidak lagi disentuh oleh Nabi SAW, dan diberikan pilihan oleh Rasulullah kembali jadi korma dengan buahnya sampai hari kiamat, ataupun akan tetap menjadi tetap sedemikian tapi menjadi korma nanti di surga. Dia memilih untuk menjadi korma di surga. Kalau di surga dapat bertemu lagi dengan baginda Rasulullah. Kalau menjadi pokok di dunia dengan buahnya hanya akan berakhir dengan berakhirnya dunia. Kata Al-Habib Umar, al-jidhi tadi bukan hanya beriman, tapi rindu, tapi ada perasaan kepada Nabi SAW, disebabkan perasaan yang ada kepada Rasulullah, kepada seluruh makhluknya, termasuk bahagian daripada al-jamadat, sehingga al-jamadat itu sendiri, benda mati itu sendiri, membalas kasih dan cinta Nabi dengan kasih dan cinta juga daripada mereka. Di antara al-jamadat juga yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada Rasulullah adalah gunung Uhud. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu adalah gunung yang rindukan atau cintakan aku pun cintakan kepada dia. Ini adalah al-jamadat. Dan juga al-hayawanat, kisahnya semakin lagi lebih banyak. Kata Hasan al-Basri mengatakan, insan ini al-jidhi punya rasa rindu kepada Rasulullah. Bagaimanakah dengan manusia? Disebutkan ini untuk pertama oleh Habib Umar, supaya ad-da'i yang akan berdakwah adalah juga menanamkan kerinduan yang dalam kepada Nabi SAW. Susah payahnya di dalam berdakwah akan menjadi indah dan manis bila mana terkait dalam berdakwah itu dengan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi SAW. Ringan semua permasalahan di dalam berdakwah bila mana di dalam hati ini terkesan dengan kerinduan kepada Rasulullah, yang juga menghadapi berbagai macam cabaran di dalam berdakwah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesediaan untuk menjadi pendakwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala layakkan kita untuk menjadi naib nuwab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan matlamat kita dalam berdakwah adalah Allah semata-mata. Hikayakan hati ini dengan ilmu supaya dapat membawa kesan dalam berdakwah kepada orang lain, dan diterima kita oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dikasihi oleh Allah, dan ditanamkan dalam hati dan jiwa kita rasa rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hada billahi taufik. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada tamu kita Ali. Dan noktah kedua, dari noktah pertama pembukaan, noktah kedua, Majlis Al-Habib Nabawi ini juga dilaksanakan dengan tansib dengan pergas Jamiatul Ulama. Jadi insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekod kita seterusnya pada bulan depan pada tarikh 13 Mei. Catat tarikh 13 Mei hari Rabu jam 5 sampai jam 7. InsyaAllah kita akan adakan jelsa asatizah ini di Pergas. Tapi jelsa umum tetap di Masjid Muhajirin lepas Isya insyaAllah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.